Al-Barqi ialah kaedah cepat membaca Al-Quran yang sesuai untuk anak-anak mahupun orang dewasa yang baru mula mempelajari Al-Quran. Mengandungi 18 pelajaran yang mana daripada peringkat awal diajarkan bunyi asas huruf-huruf Al-Quran sehinggalah boleh membaca surah di dalam Al-Quran. Untuk kaedah ini bukan hanya sesuai digunakan pengajaran untuk one to one, malahan juga sesuai untuk diajarkan dalam kelas yang ramai. Kaedah Al-Barqi mempunyai 1 buku teks, 3 buku aktiviti yang dipecahkan kepada peringkat 4 tahun, 5 tahun dan juga 6 tahun, dan juga carta Al-Barqi untuk pengajaran dalam kelas yang ramai. Kaedah ini disusun dengan 48 sesi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai digunakan dalam setiap pengajaran selama 30 minit. Setiap muka surat dilengkapi dengan panduan untuk ibu bapa dan guru untuk membantu dalam pengajaran untuk muka surat tersebut. Kepelbagaian aktiviti seperti nasyid, permainan dan juga bercerita tentang kisah-kisah Al-Quran diterapkan dalam setiap pembelajaran untuk kaedah ini. Kaedah Al-Barqi dikatakan sebagai cepat, ceria dan anti lupa kerana yang pertama, cepat, kaedah Al-Barqi ini disusun agar anak-anak ataupun orang dewasa boleh cepat membaca Al-Quran melalui pendekatan kata kunci. Kunci bunyi huruf Al-Quran dapat dipelajari dengan cara yang cepat dan mudah. Ceria, pelajaran bermodul yang dilengkapi dengan bahan-bahan tunjuk ajar dan juga aktiviti pengukuhan serta pengkayaan menarik minat anak untuk terus belajar. Dan yang ketiga, anti lupa, pendekatan bermodul berdasarkan kata kunci dengan kaedah pengulangan yang tersusun, memudahkan anak untuk tidak lupa pelajaran yang telah dipelajari. Setiap kaedah mesti mempunyai kelebihan ataupun keistimewaan berbanding dengan kaedah yang lain. Untuk kaedah Al-Barqi, ada 5 keistimewaan yang perlu kita lihat. Yang pertama, selari dengan pengajaran bahasa Arab. Kita tahu Al-Quran diwahyukan di dalam bahasa Arab. Oleh itu, pengajarannya juga harus sesuai dengan kaedah membaca huruf dan juga kalimah bahasa Arab. Dalam hal ini, pada peringkat awal lagi, bentuk huruf dan juga tanda baris dikemukakan melalui struktur kata dan kalimat. Pada peringkat awal juga, bentuk dan bunyi huruf tunggal yang bersambung kita perkenalkan. Yang kedua, pendekatan kata kunci. Kata kunci ialah rangkaian bunyi dan bentuk huruf Al-Quran yang mudah dihafal. Kata-kata kunci ini dikemukakan iaitu pertama, nama saya, kedua, kata Jawa, yang ketiga, kata roha dan yang keempat adalah bab. Setiap kata kunci memiliki makna yang mudah difahami dan dihafal yang kemudiannya dapat digunakan sebagai kunci rujukan terutamanya pada saat anak-anak lupa. Oleh itu, pendekatan kata kunci membuatkan anak-anak kita anti lupa. Ibu bapa mesti memelihara makhraj dan juga sifat huruf mengikut bacaan Al-Quran. Kata kunci juga merupakan asas untuk memperkenalkan huruf-huruf serta tanda-tanda baris Al-Quran yang lain. Jadi ini memudahkan anak-anak untuk memahami perkembangan pelajaran yang baru. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga ialah sistem yang tersusun. Jadi kaedah Al-Barqi menggunakan sistem yang disebutkan sebagai sistem 4P. P yang pertama, pengisian bunyi. Kedua, pengamatan bentuk dan bunyi. Yang ketiga, pemilihan dan pemisahan bunyi. Dan yang keempat, pemaduan bunyi. Dalam satu muka surat saja, anak-anak telah mengenali sesuatu huruf di samping dapat membaca kalimat yang bersambung. Jadi kemahiran ini dapat dicapai melalui keempat-empat sistem tadi.
Dan keistimewaan yang keempat ialah teknik pengajaran yang berkesan. Menggunakan teknik pengajaran yang berkesan melalui perkara-perkara berikut. Pertama, menggalakkan daya ingatan anak-anak dengan menggunakan titian ingatan, iaitu satu proses yang mana perkara yang baru dikaitkan dengan perkara yang telah diketahui oleh anak. Yang kedua, pengelompokan bunyi ataupun bentuk untuk memindahkan huruf yang telah dikenal kepada huruf yang baru. Yang ketiga, menggunakan tintian unta, iaitu urutan yang mengarah dalam bentuk kalimat yang berirama dalam mengajarkan pelajaran sukun dan juga tasydid. Yang keempat, kita membiasakan anak-anak dengan sebutan huruf dan juga tajwid yang betul melalui bacaan kalimat-kalimat serta nasyid yang berirama. Dan yang kelima, membiasakan anak-anak membaca Al-Quran secara berterusan daripada peringkat awal lagi. Kemunculan sesuatu bentuk dan bunyi huruf yang baru dipelajari, kita tonjolkan pada ayat yang berkenaan. Dan keistimewaan yang kelima, murid aktif, guru membimbing. Jadi kaedah ini menggalakkan anak-anak untuk membaca sendiri, memisah sendiri, memilih sendiri dan memadu sendiri kalimat-kalimat pada setiap muka surat. Jadi ibu bapa hanya perlu membimbing dan memberi dorongan. Kaedah ini bukan hanya sesuai untuk diajar secara satu sama lain, tetapi juga amat berkesan untuk pembelajaran di dalam kelas yang ramai. Pendekatan kata kunci kita terapkan dalam pembelajaran di dalam kaedah Al-Barki ini. Kata kunci merupakan rangkaian bunyi dan juga bentuk huruf-huruf yang mudah dihafal. Setiap kata kunci memiliki makna yang mudah difahami dan dihafal yang kemudiannya dapat digunakan sebagai kunci rujukan terutamanya pada saat anak-anak lupa. Oleh itu, pendekatan kata kunci dikatakan sebagai anak-anak anti lupa. Ibu bapa perlu memelihara makhraj dan juga sifat huruf mengikut bacaan Al-Quran. Kata kunci ini juga merupakan asas untuk memperkenalkan huruf-huruf serta tanda-tanda baris Al-Quran yang lain. Jadi ini akan memudahkan anak-anak untuk memahami perkembangan pelajaran yang baru. Jadi dalam kaedah Al-Barki ini kita kemukakan sebanyak 4 kata kunci, iaitu yang pertama kata kunci nama saya. Okey, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua pula ialah kata Jawa. Kata kunci yang ketiga kata roha. Dan kata kunci yang keempat yang diperkenalkan dalam kaedah ini ialah a, da, la, ba. Pengajaran dalam kaedah Al-Barki ini kita gunakan satu sistem yang tersusun yang disebutkan sebagai sistem 4P. Jadi sebelum pengajaran dibuat, ibu bapa perlu memahami sistem ini agar memudahkan ibu bapa untuk mengajarkan kaedah ini kepada anak nanti. Jadi sistem 4P tadi disebutkan sebagai P yang pertama iaitu pengisian bunyi. P yang kedua adalah pengamatan, bentuk dan bunyi. P yang ketiga, pemilihan dan pemisahan bunyi. Dan akhir sekali P yang keempat ialah pemaduan bunyi. Jadi saya jelaskan sedikit tentang pecahan 4P tadi. Jadi P yang pertama ialah pengisian bunyi. Pengisian bunyi bermaksud pengajaran dibuat melalui auditory anak, iaitu pendengaran. Anak-anak didengarkan dengan bunyi-bunyi asas yang kita buat melalui nasyid yang diimbas daripada QR code yang kita sediakan dalam kaedah ini. Jadi pengisian bunyi bukan hanya tertakluk kepada bernyanyi, malahan boleh juga dibuat dengan cara bercerita kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi pengisian bunyi boleh dibuat melalui auditori pendengaran anak asalkan kita tidak menunjukkan kepada anak bentuk-bentuk bunyi asas yang didengar tadi melalui buku.
Jadi P yang kedua disebutkan sebagai pengamatan bentuk dan bunyi. Jadi proses ini adalah proses di mana anak-anak mengamati bentuk-bentuk bunyi asas yang mereka sudah dengar dalam proses pengisian tadi. Pada peringkat ini, mereka ditunjukkan bentuk-bentuk bunyi asas daripada buku agar mereka betul mengamati dan memahami bahawa bentuk-bentuk asas itulah adalah daripada apa yang didengar daripada nasyid yang tadi. Jadi P yang ketiga yang disebutkan sebagai pemilihan dan pemisahan bunyi, yang mana ini adalah proses untuk anak-anak memilih dan memisahkan bunyi-bunyi asas. Anak-anak boleh memilih dan memisahkan antara dua bunyi asas yang utama ataupun boleh memisahkan salah satu bunyi asas tadi secara rawak. Dan P yang keempat kita sebutkan sebagai pemaduan bunyi, yang mana proses ini adalah proses di mana anak-anak memadukan bunyi-bunyi asas tunggal kepada yang sudah bersambung untuk menjadi perkataan. Jadi insya-Allah sekiranya pengajaran dibuat menggunakan sistem 4P dengan betul, jadi anak-anak akan boleh mendengar dan juga menyebut kata kunci. Boleh mengecam bentuk huruf kata kunci dan juga boleh menggabungkan bunyi-bunyi huruf kata kunci tadi untuk membentuk kalimah.